أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ya Allah ya Tuhan kami kau lapangkanlah dada kami wa yassir lana umurana kau mudahkanlah ya Allah segala urusan kehidupan kami wahlul 'uqdatam min alsinatina ya Allah kau rungkaikanlah simpulan di lidah-lidah kami yafqahu aqwalana mudah-mudahan mereka memahami kata-kata kami amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah semua sihat? Alhamdulillah. Ibu-ibu apa khabar? Alhamdulillah. Anak-anak insya-Allah hadir di sini, abang-abang, tuan imam kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat isteri ya, Tuan Noja kita syafah Allah, semoga Allah berikan kesembuhan buatnya, syifaan ajilan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan tuan imam kita pada petang yang penuh barakah ini, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa pengurusi masjid kita, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang penuh barakah ini kita ambil sedikit masa untuk kita berbicara tentang fiqhus siyam, fiqh ataupun ilmu ibadah yang berkaitan dengan puasa. Apabila kita bercerita tentang puasa, maka kita selalu mendengar firman Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang menceritakan khusus tentang puasa. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyebut, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu umat manusia ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah difardukan puasa kepada kamu, sebagaimana puasa ini telah difardukan kepada umat sebelum kamu. Maknanya ibu-ibu dan ayah, puasa ni bukan sekadar, bukan khusus untuk umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi puasa ini Allah dah fardukan kepada umat sebelum lagi daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kata, bila kamu berpuasa, maka matlamat yang kamu akan dapat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan berkat ataupun kesabaran kamu menahan lapar dan dahaga, menahan syahwat kamu, menahan pendengaran kamu daripada perkara yang lara, menahan pandangan kamu daripada melihat benda yang diharamkan. Allah kata mudah-mudahan kamu akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kata para ulama, saya nukilkan daripada kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang telah pun meninggal dunia, ulama kita Nusantara ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, iaitu ulama yang bernama Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Beliau mengarang sebuah kitab yang bertajuk Bahrul Madhi. Kitab ni sangat bagus ibu-ibu, ayah-ayah.
Kalau kita ada rezeki nanti, kita mungkin boleh gunakan kitab ini untuk pengajian kita, insya-Allah. Kata beliau, dia kata Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Imam Tirmizi ni, ibu-ibu ayah, salah seorang daripada 6 ulama hadis yang terkenal tu. Yang ada 6 kitab hadis yang terkenal: Bukhari, Muslim, Tirmizi. Ini Imam Tirmizi. Kemudian Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai. Kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi ini, dikata Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini untuk umat ini datang secara berperingkat rupanya. Bukan terus saja Allah suruh kita puasa ni sebulan, tuan-tuan. Yang pertama, bermulanya puasa Nabi ni, sebelum Allah perintahkan Nabi berpuasa dan para sahabat berpuasa, Nabi ini kebiasaannya Nabi akan puasa 3 hari setiap bulan, iaitu pada 13, 14 dan 15 bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Zulhijjah ke Zulqaidah ke bulan Safar. Maknanya 13, 14, 15 itu asal Nabi berpuasa. Nabi mewajibkan diri baginda berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian bila Nabi berhijrah ke kota Madinah, bila Nabi masuk kota Madinah, Nabi masuk ke kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram tahun depan tu, pada tahun berikutnya tu, tahun kedua hijrah lah. Tiba-tiba pada 10 Muharram, Nabi melihat orang Yahudi di kota Mekah ni puasa. Dia tak puasa hari lain, tiba-tiba 10 Muharram ni orang Yahudi puasa. Lalu Nabi ni heran, kenapa orang Yahudi puasa pada 10 Muharram ni? Lalu Nabi SAW tanya dengan orang Yahudi dekat kota Madinah. Dulu ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah, Madinah ni bukan saja didiami oleh kaum Aus dan Khazraj, bangsa Arab Madinah. Bukan saja Aus dan Khazraj, tapi Madinah ini didiami oleh orang-orang Yahudi yang cukup ramai. Orang Yahudi di kota Madinah masa zaman Nabi, mereka ni duduk dalam satu kawasan, mereka bina benteng-benteng yang teguh sebab mereka takut diserang oleh orang Arab. Sebab orang Yahudi ni tahu orang Arab ni suka berperang, jadi mereka buat satu kubu benteng, mereka duduk dalam benteng. Jadi orang Madinah ni, ekonomi di kota Madinah sebelum Nabi datang dikuasai oleh orang Yahudi. Kalau pergi dekat pasar dekat kota Madinah, kebanyakan peniaga-peniaga di pasar Madinah semua kebanyakannya orang-orang Yahudi. Maknanya ekonomi Madinah pada ketika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi bila Nabi masuk ke kota Madinah pada bulan Muharram, 10 Muharram, Nabi tengok orang Yahudi puasa. Lalu Nabi tanya, apakah yang menyebabkan kamu puasa pada hari ini? Lalu kata orang Yahudi, hadzal yaum anjallahu Musa min Fir'aun. Kata orang Yahudi, hari ini wahai Muhammad, orang Yahudi dia tak panggil Nabi kita Rasulullah, dia panggil Muhammad. Hari ini wahai Muhammad, hari di mana Allah menyelamatkan Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Kan kita belajar sirah dulu, sejarah. Bila Nabi Musa AS doa pada Allah supaya Allah membinasakan Fir'aun, doa Nabi Musa ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan setelah 40 tahun berlalu. Maknanya Nabi Musa ni duduk dengan Firaun, dakwah selama 40 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa Nabi Musa. Sedangkan kita tahu Nabi Musa ni nabi yang ulul azmi, nabi dan rasul, mustajab doa, tapi Allah perkenankan doa bila 40 tahun. Maka kita kalau berdoa, kalau Allah tak perkenankan lagi, jangan kita kata doa kita tak dimakbulkan. Tetapi kita kena kata doa kita belum lagi dimakbulkan oleh Allah. Kerana Allah memang berjanji, qul ud'uni, katakanlah, berdoalah kepada aku, astajib lakum, aku pasti akan perkenankan doa kamu. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah,
Bila mana Nabi SAW dengar doa Nabi Musa, maka Nabi Musa ni dia bersama pengikutnya keluar daripada bumi Mesir, nak meninggalkan bumi Mesir, nak pergi ke Palestin. Mesir ni satu benua Afrika. Jadi bila benua dia nak masuk ke Palestin, dia kena melintas lautan. Lautan itu namanya Laut Merah, ataupun disebut sebagai Al-Bahrul Ahmar, ataupun Syati'il Ahmar, Lautan Merah. Belakang pengikut ni, Firaun kejar ni, nak bunuh pengikut Nabi Musa ni. Sampai dekat depan lautan pula duduk depan mata. Macam mana nak lari ni? Maka pada ketika itu datang mukjizat. Allah perintahkan Musa untuk mengetuk tongkatnya pada lautan itu. Jadi lautan itu terbelah sampai ke dasarnya. Umat Nabi Musa ni, pengikut dia boleh jalan di atas dasar lautan itu. Di kiri dan kanan nampak setinggi gunung. Air laut yang begitu tinggi itu, begitu dalam. Nampak kanan dan kirinya lautan. Lalu selesai sahaja pengikut Nabi Musa menyeberangi Lautan Merah, maka ketika itu yang berada di tengah lautan, Firaun dan pengikut-pengikut dan tentera-tenteranya yang nak membunuh dan nak memusnahkan pengikut Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya menutup semula lautan tersebut. Akhirnya matilah kesemua tentera-tentera Firaun dengan Firaunnya sekali. Lalu hari itu hari yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, iaitulah pada 10 Muharram yang kita selalu sebut hari Ashura tu. Bila Nabi dengar cerita orang Yahudi bahawa hari ni hari Allah selamatkan Nabi Musa daripada Firaun, maka Nabi kita mengatakan, dia kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ni lebih berhak lagi nak meraihkan hari ini, hari Nabi Musa diselamatkan oleh Firaun, daripada kamu orang-orang Yahudi. Maka Nabi pada hari itu Nabi terus puasa Ashura, dan Nabi suruh para sahabat yang masih belum makan untuk berpuasa pada 10 Ashura itu. Jadi inilah puasa pertama sahabat dan Nabi SAW. Perintah solat dah turun tu sebelum Nabi hijrah lagi. Masa tahun ke-8 kenabian tu dah turun dah, sebelum Nabi masuk ke Madinah. Solat dah berlaku, tapi puasa belum lagi. Sahabat-sahabat tak puasa lagi. Lalu pada bulan Sya'ban, bulan Muharram, Nabi tengok orang Yahudi puasa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, tak selang berapa bulan selepas itu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman yang saya bacakan tadi, iaitu Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana orang sebelum daripada kamu. Bila turun saja firman ini, ayat 183 ni, ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah sekalian, ada di antara sahabat Nabi yang berpuasa, dan ada di antara sahabat Nabi yang tidak berpuasa. Sebaliknya mereka memilih untuk membayar fidyah. Yang uzur, yang dah tua, mereka tak puasalah sebab mereka dah tak ada kemampuan nak berpuasa. Sebab tu kalau kita jaga ibu ayah yang dah uzur, umur dah 70 lebih, jangan kita paksa mereka puasa kalau mereka tak mampu. Sebab dalam hadis Nabi SAW mengizinkan orang-orang yang dah tua ni untuk membuka puasa dan tak perlu qada berpuasa. Kita sebagai anak kalau nak bayar fidyah, alhamdulillah, terbaik. Kalau nak bayar fidyah untuk ibu ayah kita, terbaik, sangat bagus. Itulah yang disarankan pun oleh para ulama. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman itu, maka ada sahabat puasa, ada sahabat tak puasa. Sebab apa? Allah baru beritahu, telah difardukan kepada kamu puasa sebagaimana orang sebelum kamu. Allah tak turunkan lagi ayat yang kata kamu hendaklah berpuasa. Maka
turun selepas itu ayat daripada surah yang sama, ayat 185. Tak selang satu ayat, dua ayat. Allah kata syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini ialah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran padanya. Hudan linnas, yang mana Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan dia menjelaskan lagi petunjuk yang Allah turunkan. Lalu Allah kata apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu bila tiba bulan Ramadan, kamu duduk dekat satu tempat, tak pergi musafir, maka hendaklah kamu berpuasa. Falyasum. Ada di situ lam. Lam itu namanya lamul amri, lam perintah. Kata ulama usulul fiqh, apabila ada lamul amri, maka hukum itu adalah sama ada hukumnya wajib ataupun hukumnya sunat muakkadah. Maka hadis lain yang mana yang disebut sebagai hadis Jibril, ketika Nabi duduk dekat masjid, tiba-tiba datang Jibril, lalu Jibril tanya, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Nabi kata, al-Islam an tashhada an la ilaha, kamu mengucap dua kalimah syahadah, kamu menunaikan solat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Berdasarkan hadis ini menguatkan bahawa perintah solat, perintah puasa itu adalah merupakan satu perintah yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Bila Allah turunkan saja ayat ini, maka kata para ulama, disebut oleh seorang sahabat, dia kata dulu kami bila mana turun ayat yang 183, kami ni ada di antara kami yang tak puasa, ada di antara sahabat kami yang puasa. Lalu turun ayat 185, maka ayat 185 ini telah memansuhkan ayat 182 dari sudut hukum itu. Hukum tak berpuasa ni, pilihan berpuasa ni dimansuhkan dengan ayat 185 surah Al-Baqarah. Maka begitulah peringkat-peringkat puasa yang berlaku di kalangan para sahabat. Jadi pada hari ini ibu-ibu dan ayah-ayah, saya nak bawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa. Hadis yang pertama pada petang ini ialah an Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah faqulna ya ummal mu'minin rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah wal akharu yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salah. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله ابن مسعود قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan status hadis ini ialah hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih kalau di sisi Imam Tirmizi maknanya hadis sahih. Diriwayatkan oleh seorang lelaki namanya Abu Atiyah. Kata Abu Atiyah, dia kata satu hari dia kata aku bersama dengan Masruq. Masruq ni sahabat dia, menemui Ummul Mukminin yang namanya Sayyidatina Aisyah. Lalu kami berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ya Ummul Mukminin, wahai ibu bagi orang-orang yang beriman, ada dua orang lelaki di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, ditanya dengan Aisyah, kami ni nak tanyalah wahai Ummul Mukminin, dekat kalangan sahabat Nabi ni ada dua orang lelaki. Ahaduhuma, lelaki yang pertama ni, yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus salah. Dia ni kalau bulan puasa, dia suka bersegera berbuka puasa. Lepas tu, lepas dia buka puasa, lepas tu dia cepat-cepat pergi solat maghrib. Dan seorang lagi dia kata wal akhar yuakhirul iftar wa yuakhirus solah. Seorang lagi sahabat Nabi ni, dia suka lewatkan berbuka puasa. Dan bila dia lewat berbuka puasa, dah tentulah dia lewat nak solat maghrib tu sebab dia dah lewat buka puasa.
mana di antara keduanya yang bagus, yang paling afdal amalannya. Lalu Sayyidatina Aisyah, ni hadis ni berlaku bila Rasulullah dah wafat. Rasulullah dah tak ada dah. Jadi sahabat ni bila Rasulullah wafat, antara individu yang mereka selalu rujuk dalam bab hukum fiqah ni, dalam bab Al-Quran, pemahaman Al-Quran, kehidupan Nabi, mereka antaranya yang mereka rujuk kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, dia kata ayyuhuma yu'ajjilul iftar, siapakah di antara mereka berdua yang suka bersegera berbuka puasa, wa yu'ajjilus salah, dan suka cepat-cepat salat. Lalu jawab Masruq dan sahabatnya tadi, Abi Atiyah, dia kata Abdullah ibnu Mas'ud, dia kata. Dia terus sebut nama sahabat kami yang suka bersegera berbuka puasa dan segera salat, iaitulah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni bukan sahabat biasa-biasa, ibu-ibu ayah. Abdullah ibnu Mas'ud ni sahabat yang cukup hampir dengan Nabi SAW. Sehingga kan ada mazhab di kalangan sahabat namanya mazhab Ibnu Mas'ud nama dia. Ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Umar, ada mazhab Ibnu Mas'ud. Maknanya di kalangan sahabat pun ada mazhab yang berbeza. Contohnya kalau saya ni, contohnya kalau kita duduk dekat zaman, katalah kita bersama dengan zaman sahabat Nabi, pandangan mana yang lebih kita cenderung? Oh, saya cenderung dengan pandangan Abdullah ibnu Mas'ud. Saya suka pandangan dia. Macam tu. Ada orang sahabat lain, saya suka pandangan Umar ibn Khattab. Saya suka pandangan dia. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah sekalian, mazhab ni sebenarnya telah pun wujud walaupun tidak dibukukan secara yang kita tahu pada zaman Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan juga mazhab Abu Hanifah. Lalu Atiyah kata Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, dia kata hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ini ajar kepada kita percepatkan buka puasa. Tapi orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia ambil hadis separuh je. Dia cepat buka puasa, tapi solat maghrib selalu lambat. Bila azan aja, ini biasa di rumah saya lah ni, cerita keluarga saya. Bila azan aja, ibu-ibu dekat dapur tu, nenek-nenek, cepat buka puasa ni, sunat ni buka puasa. Bila dah buka puasa tuan-tuan, pukul 8 baru solat maghrib tuan-tuan. Dia cerita rumah saya ni tuan-tuan. Rumah tuan-tuan semua awal solat maghrib ni rumah saya ni, cerita tuan-tuan. Allah. Jadi tuan-tuan, yang afdalnya macam mana tuan-tuan? Bila azan maghrib, cepat-cepat minum air putih ke, kalau ada buah tamar, makan buah tamar sebiji, minum air, terus iqamah, solat maghrib. Nak solat sunat sebelum maghrib pun boleh. Kalau rasa-rasa nak solat maghrib terus pun boleh, tak ada masalah. Terus solat maghrib. Lepas tu selepas solat sunat, selepas maghrib balik rumah, sambung buka puasa. Baru kita makan sampai isyak. Macam itulah yang sunnahnya. Lalu yang seorang lagi siapa, kata Sayyidatina Aisyah, yang lewat buka puasa dan lewat solat maghrib itu siapa? Lalu mereka berkata Abu Musa al-Ash'ari. Ada seorang sahabat Nabi ni namanya Abu Musa al-Ash'ari ni, dia lewat buka puasa dan lewat bersolat maghrib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini kita nak belajar satu pengajaran. Dalam Islam ini tuan-tuan, Islam ni bukan agama yang menyusahkan. Ad-dinu yusrun. Agama ni satu agama yang mudah. Kalau kita fikir logiklah tuan-tuan, bukankah lebih baik orang yang melewatkan buka puasa dan mengawalkan sahur? Sebab dia akan menahan lapar tu lama, betul tak? Kalau dia sahur, katalah Islam kata sahur pukul 12 malam, dah start mula sahur. Buka puasa elok-elok isyak pukul 8.30, buka elok 8.20, dekat-dekat isyak tu. Solat maghrib dulu, azan maghrib, solat dulu maghrib, jangan buka lagi. Bukan kalau kita fikir logik agama,
Kalau kita ikut agama ni mengikut logik tuan-tuan, kita akan fikir macam tu lah yang paling bagus. Lebih lama berlapar, lebih besar pahala. Tapi agama ini bukan mengikut logik, tetapi agama ini mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu yang penting tuan-tuan. Kalau kita nak dapat pahala yang besar di bulan Ramadan, jangan kita fikir aku buat macam ni mesti besar pahala. Jangan macam tu tuan-tuan. Nak tahu besar tak besar pahala, tengok apa yang Nabi buat pada bulan Ramadan. Sebab apa yang Nabi tunjuk, itulah pahala yang paling besar. Walaupun pada hakikat kita nampak macam logiknya, takkanlah. Jangan fikir yang takkan tu. Agama ni tuan-tuan, kata Saidina Ali, kalau difikirkan mengikut logik, kenapa orang yang pakai khuf bila musim sejuk orang pakai khuf? Tuan-tuan tahu khuf apa? Kasut kulit. Bila musim sejuk, orang negara Arab, saya duduk di Jordan tuan-tuan, musim sejuk kita ni ambil wuduk lengkap. Lepas tu kita pakai stokin, kita pakai khuf. Dekat kaki kita tu kasut kulit, dia menutup buku lali. Jadi bila kita ambil wuduk, katalah batal wuduk, kita nak ambil wuduk kali kedua, kita tak payah buka khuf tu. Kita basuh muka, tangan, rambut dan telinga, kemudian kita ambil air, kita sapu dekat atas khuf. Katalah ni kaki kita, sapu di atas khuf. Sedangkan kita pijak di atas tapak tu, kita pijak tapak. Tapi Nabi ajar buka sapu air wuduk tu di atas khuf. Ambil air, sapu sekali je, dah kira ada wuduk semula, dah perbarui wuduk balik. Kata Sayyidina Ali, kalaulah agama ini didasarkan dengan logik, kenapa Islam bila mana orang memakai khuf, bila tiba waktu mengangkat semula hadas, maka dia sapu di atas, kenapa tak sapu dekat tapak? Jadi agama ini bukan agama yang mengikut logik, tetapi mengikut apa yang Nabi SAW tunjuk kepada kita. Itu hadis yang pertama yang kita dengar pada petang ini. Hadis yang kedua, An Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal, namanya Zaid bin Thabit. Qala, dia berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila salah. Qala qultu, kam kana qadru dhalik? Qala qadru 50 ayatan. Daripada Zaid bin Thabit katanya, Zaid bin Thabit ni dikata, aku ada satu peristiwa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ada satu kisah kehidupan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicerita ni pada seorang sahabat Nabi juga yang jadi pembantu Nabi, namanya namanya Anas bin Malik. Kata Zaid bin Thabit, dia kata satu hari, dia kata kami ni pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya budaya Nabi ni dia bukan sekadar berbuka dengan sahabat. Satu budaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni sahur pun Nabi sahur jama'i. Kita dulu selalu buat iftar jama'i. Masa buka ramai-ramai, betul tak tuan-tuan, ibu-ibu? Tapi Nabi pernah sahur jama'i, sahur bersama dengan sahabat. Jadi saya pernah pergi dekat Selangor tuan-tuan, ada satu masjid nama dia Masjid Uniten. Universiti Teknologi Nasional, macam tu lah nama itu. Dia bukan sekadar sediakan orang berbuka puasa. Buka puasa memang ramai, beratus-ratus orang datang. Tapi disediakan sahur tu. Itu yang mahal. Sedia sahur. Jadi bila disedia sahur secara tak langsung, bulan Ramadan digalakkan orang datang ke masjid awal, qiyam. Menghidupkan malam di bulan Ramadan. Bagus. Inisiatif yang sangat bagus. Jadi lepas kami bersahur dengan Nabi, kami pun bangkit nak menunaikan solat. Maknanya bangun solat malam lah. Lepas sahur solat sunat sebelum nak masuk waktu subuh. Lalu kata Sayyidina Anas, kam kana qadru zalik? Jarak masa antara Nabi lepas sahur dengan Nabi solat itu berapa? Jarak masa tu berapa lama? Lalu jawab Zaid bin Thabit, lebih kurang qadru 50 ayat. Lebih kurang kalau kita baca Al-Quran 50 ayat.
Jadi hadis inilah, kalau 50 ayat maknanya lebih kurang tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah, lebih kurang 10 hingga 15 minit. Sebelum nak masuk waktu subuh tu, Nabi dah selesai sahur bersama dengan sahabat. Jadi ulama kita tuan-tuan, ibu-ibu ayah, menggunakan hadis ini antara salah satu hadis yang mereka menetapkan satu waktu yang dinamakan sebagai imsak. Jadi tak salah lah yang ulama kita tulis dekat jam tu ada waktu imsak, tak salah sebenarnya, tak ada masalah pun. Tapi boleh tak kalau orang tu nak makan dalam antara waktu imsak nak masuk waktu subuh, kalau dia terjaga lewat, jaga-jaga dah imsak. Sekarang ni subuh 5.56 pagi, imsak 5.46 lebih kurang. Sedar-sedar 5.46, boleh tak orang tu nak makan? Jawapannya boleh, sebab masih belum masuk waktu azan subuh. Ustaz cakap ni bercanggah dengan hadis ni. Tuan-tuan, nanti kejap lagi saya bacakan hadis yang kata boleh itu. Jadi tuan-tuan, jadi baguslah ulama kita dulu dia buat imsak tu. Kenapa tuan-tuan? Zaman dulu nak tengok jam susah. Zaman dulu jam ni dekat tangan tak ada sangat jam ni. Kadang-kadang dekat surau pun tak ada jam. Kadang-kadang yang ada jam tu yang tukang ketuk tu, tang 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 tang, dah masuk waktu imsak. Oh, kita baru tahu tu. Jadi kita orang zaman sekarang ni sombong. Apa perlu imsak-imsak ni, tak perlu ni. Orang dulu-dulu ni bidah ni semua tak ada imsak tu. Zaman Nabi mana ada imsak-imsak ni? Mana ada jam tu dia imsak? Memang adalah hadis tak tulis perkataan imsak pun tuan-tuan. Imsak ni daripada perkataan Arab, masaka ni maknanya menahan. Amsaka ni maknanya menahan. Menahan ni maknanya tahan daripada makan dah tak boleh makan dah waktu ni. Bukan apa, takut orang termakan waktu dah masuk waktu subuh. Itu je tuan-tuan, tujuannya supaya sempurna ibadah puasa tu. Itu tujuannya. Baik orang dulu-dulu ni dia punya fikir sampai macam tu sekali nak jaga ibadah ni. Bagus orang dulu ni, ulama-ulama tu, datuk nenek moyang kita, masya-Allah. Kena terima kasih kat dia orang tu. Banyak jasa-jasa dia orang ni sebenarnya. Baiklah. Hadis yang seterusnya, an Talq bin Ali anna Rasulullah. Tadi hadis tadi tuan-tuan statusnya hasan sahih, hadis sahih. Hadis yang berikutnya an Talq Ibni Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulu washrabu wa la yahdiyannakumus sati'ul mus'id wa kulu washrabu hatta ya'tarida lakumul ahmar. Hadis ini hadis hasan. Ini hadis hasan nombor 2, bukan hadis hasan sahih, hadis hasan daripada Talq Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala yahdiyannakumus sati'ul mus'id, janganlah kamu terkejut dengan datangnya fajar yang naik tegak. Fajar naik tegak ni dipanggil sebagai fajar kadhib. Tuan-tuan, orang dulu tuan-tuan, bila dia nak tahu nak masuk waktu subuh, dia tengok di tengah langit waktu subuh tu. Kalau nampak satu cahaya, cahaya tu dia warna putih, naik tegak, dia duduk kat tengah-tengah langit, cahaya tu dia keluar, lepas tu dia hilang. Ini nama dia fajar sadiq, fajar kadhib. Bukan masuk waktu fajar lagi, maknanya belum fajar lagi. Wa kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu, hatta ya'tarida lakumul ahmar, sehinggalah datang satu cahaya yang melintang. Jadi tanda nak masuk waktu subuh ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau kita nak cuba kalau malam tak hujan, kita tengok waktu subuh tu tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan nampak ada cahaya yang berada di kaki-kaki langit. Cahaya tu dia bukan duduk tegak aja, dia akan merembes. Sebab itu Nabi kata ya'taridu lakum, dia dalam keadaan melintang. Apa maksud melintang tuan-tuan? Dia hampir memenuhi kawasan langit tu. Dan warnanya warna kuning kemerah-merahan. Yang itu baru tanda masuk waktu subuh. Jadi Nabi kata makan dan minumlah hatta ya'tarida lakumul ahmar, sehinggalah nampak fajar merah itu.
Maknanya sampai masuk waktu subuh. Jadi hadis ini nak beritahu pada kita, kalaulah kita tersedar waktu imsak, belum lagi masuk waktu subuh, boleh tak kita nak makan dan minum? Jawapannya boleh. Ini pengajaran daripada hadis ini. Okey. Hadis yang terakhir kita pada petang ini iaitu hadis Samurah ibnu Jundub, sahabat Nabi yang namanya Samurah ibnu Jundub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilalin walal fajrul mustatir walakinnal fajrul mustatiru fil ufuq. Hadis ini hadis hasan. Hadis hasan ni maknanya hadis yang kuat, tuan-tuan. Cuma di bawah sikit je daripada hadis sahih, ya. Daripada Samurah ibnu Jundub, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu rasa terhalang daripada bersahur ketika mana kamu mendengar azan yang dilaungkan oleh Sayyidina Bilal. Jadi Bilal ni, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila mana keluar fajar kazib itu, ataupun bila mana tiba waktu imsak itu, Bilal ni dia akan naik dekat tempat azan, ya. Maka Bilal ni dia akan azan. Azan itu nak menunjukkan bahawa sekarang ni dah mula masuk waktu imsak. Maksudnya gitu. Jadi maknanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahawa ada azan yang pertama tu yang dilaungkan oleh sahabat Nabi yang namanya Bilal. Jadi Nabi kata, kalau kamu dengar Bilal azan, kamu jangan takut, kamu jangan berhenti makan. Kalau kamu terlewat bangun dengar azan Bilal, tiba-tiba tersedar. Sahabat ni tiba-tiba dengar Bilal azan, tersedar, Allah, boleh sahur lagi tak? Rasulullah kata, tidak ada apa yang boleh menghalang kamu daripada bersahur ketika mana kamu dengar azan Bilal. Maknanya boleh makan lagi. Walakinnal fajrul mustatiru fil ufuq, akan tetapi bila mana keluarnya fajar mustatir ataupun fajar yang berserak di kaki langit yang berwarna kemerah-merahan, maka pada ketika itulah kamu berhenti daripada bersahur. Kerana pada ketika Bilal turun daripada bangunan tu, sama ada riwayat kata Bilal ni dia kalau nak azan dia akan panjat Kaabah tu, dia akan azan di atas Kaabah tu. Ada riwayat kata Bilal dia akan naik atas bumbung rumah yang zaman Nabi ni dulu dekat kota Madinah, ramai di antara sahabat, ada beberapa orang sahabat dibuat rumah 2 tingkat. Jadi Bilal ni dia akan naik di atas bumbung rumah yang paling tinggi tu, dia akan azan supaya orang Madinah ni dengar. Naik kat tempat tinggi supaya orang semua dengar azan Bilal. Bila mana Bilal turun saja, dalam proses Bilal nak turun, maka barulah sahabat Nabi Bilal yang kedua, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, dia pula naik nak azan untuk waktu solat fardu subuh pula. Bila sahabat dengar azan Abdullah ibnu Ummi Maktum, barulah mereka berhenti daripada makan sahur. Maka menunjukkan masuklah waktu subuh untuk mereka datang ke masjid menunaikan solat subuh. Hadis ini, tuan-tuan, adalah merupakan hadis hasan yang mana kita merujuk pada petang ini kitab yang diberi nama Bahrul Madhi, nukilan Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, ya, yang mensyarahkan kitab Al-Jami' ataupun Mukhtasar Sahih Tirmizi. Mudah-mudahan kedua-duanya dah pun wafat, tuan-tuan, dah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan barakah dan kita mendapat manfaat dan keberkatan daripada ilmu yang dititipkan oleh kedua-dua insan hebat ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahajjudana wa adhkarana wa tahlilana wa tasbihana wa takbirana innaka antas sami'ul alim. Allahumma tammim taqsirana ya Allah. Allahumma tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, terimalah segala ibadah yang kami lakukan
ibadah salat kami ya Allah, ibadah puasa kami ya Allah, rukuk kami yang tidak sempurna mana ya Allah, sujud kami yang tidak begitu lama ya Allah, zikir-zikir kami yang kurang ya Allah, tasbih kami yang tidak seberapa ya Allah, tahlil kami yang tidak banyak ya Allah. Kau terimalah ya Allah, jadikanlah saham akhirat untuk kami ya Allah. Kalau ada kekurangan dalam ibadah dan amalan kami ya Allah, kau sempurnakanlah. Allahumma tammim taqsirana ya Allah, kau sempurnakanlah kekurangan dalam ibadah kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa a'malana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf ibu-ibu ayah kalau ada salah silap pada diri saya. Doakan kita semua, mudah-mudahan Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Bismillah. Ya. Terima kasih banyak, minta maaf lewat habis ni.